Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1324. Antara paparan utama. Sedikit kuasa membuat pemimpin PAS takbur, kata Amanah. Presiden PAS pelekeh titah Sultan Terengganu. Penyokong pembangkang Indonesia ke? Siapa mengigau rosakkan demokrasi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah menyelar akhlak pemimpin PAS hari ini yang rosak akibat sedikit kuasa dan kedudukan. Kebelakangan ini semakin ramai pemimpin kanan PAS mempersendakan dan menunjukkan sikap kurang bersyukur rezeki makanan melalui menu rahmah kurniaan Allah, kata Raja Kamarul. Menurut beliau, jika mereka daripada kalangan anak muda mungkin dianggap kurang matang atau tidak cermat dengan kata-kata, sedangkan mereka daripada taraf ahli jawatan kuasa nasional, ahli parlimen dan exco negeri. Beliau merujuk kepada sebuah video yang tular yang memaparkan timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim dan Ahli Majlis Syura PAS, Datuk Nik Zawi Nik Saleh berbual sambil menunjukkan tangkapan ikan kelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ada yang tak kenal kelah? Yang ini ikan kelah ya. Ini kelah. Ini kelah merah. Ini kelah merah. Ya ini ikan apa ni? Siapa-siapa yang tak makan yang ni ada mana dia tak ada nikmat dunia. Ni. Mana? Ini sebarau. Ikan kembung ni, ikan kembung. Ikan kembung cak ayah dah. Itu kita tak makan. Ikan air tak ada? Tak ada. Ini kelah. Ini kelah merah. Mereka juga memperlekeh serta menganggap ikan kembung taraf rendah cap ayam dan hanya ikan kelah yang baik. Kedua-dua adalah daripada golongan Ustaz PAS yang dikatakan mempunyai ilmu yang tinggi, malah digelar Tuan Guru oleh para walaun. Raja Kamarul juga membangkitkan mengenai sikap ahli parlimen PAS dari Kapar, Halimah Ali, yang menganggap menu rahmah boleh membahayakan rakyat dan dikaitkan dengan kanser serta autisma. Beliau seorang doktor perubatan. Terbaru, seorang exco kerajaan PAS negeri dalam sebuah video TikTok membuat komen memperlekehkan rezeki makanan di hadapan beliau serba kurang dan tanpa kuah sebagai tahap yang rendah. Orang ramai menyangka beliau menyindir menu rahmah, ujar Raja Kamarul. Beliau berkata dahulu pimpinan PAS tidak bersikap demikian. Mereka tidak merendahkan makanan rezeki dari Allah, tetapi sekarang mereka seolah-olah orang kayangan bertaraf VVIP. Adakah setelah merasai nikmat menjadi pentadbir kerajaan Malaysia dan negeri, mereka meninggikan diri dan tidak lagi peka dengan kesusahan rakyat biasa tertekan yang menghargai setiap rezeki makanan termasuk menu rahmah dengan penuh syukur, bidasnya. Ketua Amanah Terengganu itu juga menemplak sikap pemimpin PAS yang takbur dalam pangkat sehingga sanggup menyimpan hasrat untuk menjatuhkan kerajaan yang menang pada pilihan raya umum ke-15 lalu, seperti yang tersirat dalam kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di dalam dan di luar parlimen. Apabila kerajaan sedia ada sedang berusaha menstabilkan negara dan membaiki ekonomi, Presiden PAS pula mendoakan kejatuhan kerajaan setelah kita bertukar Perdana Menteri 4 kali dalam 5 tahun. Ilmu serta pangkat dan kedudukan tanpa kebijaksanaan tidak cukup untuk pemimpin PAS menjadi pemimpin dan contoh yang berwibawa yang boleh dihormati. Nampaknya kejayaan sedikit di dunia ini telah membawa mereka hanyut ke arah takbur, katanya. Raja Kamarul melihat pemimpin PAS lebih dihormati sebelum menjadi kerajaan pusat, tetapi selepas berkuasa 33 bulan di Putrajaya, mereka berubah sikap membesarkan diri. Betullah kata-kata nasihat, manusia selalunya berjaya diuji dalam kesusahan, tetapi ramai yang gagal diuji dalam kesenangan walaupun mereka dari parti yang mendakwa sebuah parti memperjuangkan Islam, tegas beliau. Satu dunia menjadi saksi ketakburan pemimpin PAS. Pada 13 Februari dalam satu catatan di Facebook beliau menyerang konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan sebagai percubaan menipu rakyat dan seluruh dunia kerana ia terlalu jauh daripada makna sebenar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan campuran ini bercampur aduk pula dengan pelbagai ideologi seperti kalangan liberal,
puak ekstrim berhaluan kiri maupun kanan serta kalangan oportunis. Malah mereka disertai oleh kalangan yang dipertikai integritinya seperti bekas banduan, kluster mahkamah, korunisme dan nepotisme yang menjadi gejala dalam kerajaannya, katanya. Abdul Hadi menuduh kerajaan perpaduan dihurung isu salah laku. Makin hari makin terdedah perkara-perkara yang melibatkan soal salah laku sehingga beberapa orang pemimpin dalam komponennya sendiri membuat teguran secara terbuka kepada media melalui lisan dan tulisan menyentuh prinsip dan integriti yang menggoncangkan kedudukan mereka. Dakwa Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu. Abdul Hadi adalah bekas duta khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah yang makan gaji buta kerana tidak ada yang signifikan untuk rakyat Malaysia dilakukannya ketika memegang jawatan tersebut. Ironisnya, pada 21 Februari, bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan menjadi ahli kluster mahkamah apabila didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan melibatkan projek Jana Wibawa. Hakikatnya, selain Wan Saiful, salah laku yang terdedah itu dilakukan oleh pemimpin Perikatan Nasional termasuk Abdul Hadi sendiri yang menjenamakan rasuah pilihan raya umum sebagai sedekah. Apabila pada 13 Februari iaitu hari yang sama Abdul Hadi mencela kerajaan Madani yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa idea kerajaan perpaduan dicetuskan oleh baginda dan memuji konsep Madani, terus Tuan Ibrahim mempelekeh dengan dakwaan kononnya titah tersebut ditulis oleh Kabinet. Setelah dikecam, bekas Menteri Alam Sekitar dan Air ini memohon maaf sekiranya timbul kekhilafan terhadap dakwaannya. Saya sudah memberi penjelasan berhubung kekhilafan berlaku dengan speaker. Saya fikir ini tidak perlu dipanjangkan kerana kita banyak isu penting, kata Tuan Ibrahim tanpa sekelumit kekesalan. Demikian kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala menterbalikkan aib kepada golongan yang takbur. Pihak yang dahulu berteriak kononnya Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan Malaysia dan menghina institusi istana, kini merekalah yang begitu galak melakukannya. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, takbur maknanya berperasaan tinggi diri, iaitu suka menganggap diri sendiri lebih mulia, lebih pandai, lebih cerdik daripada orang lain. Sikap ini dilarang oleh Islam seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis baginda yang maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Hadis sahih riwayat Muslim. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Nasional Dr. Zulkarnain Luqman berkata kenyataan media yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada 2 Mac lalu adalah daripada titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin selaku Ketua Agama Islam negeri tersebut. Menurut beliau, titah Tuanku Sultan itu menunjukkan bahawa baginda amat mengambil berat tentang berlakunya penyalahgunaan fungsi masjid sebagai sebuah institusi agama yang dicemari dengan politik kepartian. Berpolitik itu adalah dibenarkan oleh undang-undang, tetapi berpolitik kepartian dalam masjid dan menggunakan ayat suci Al-Quran dan hadis bagi tujuan menyatakan sokongan kepada parti politik itu dianggap oleh Tuanku Sultan sebagai mencemarkan kesucian masjid. Eloklah sekiranya diteliti titah Tuanku Sultan itu secara lebih mendalam. Tuanku Sultan menyatakan masjid dan surau di Terengganu telah disalahgunakan bagi tujuan politik kepartian sehingga menimbulkan keresahan dan perselisihan di kalangan masyarakat. Masjid dan surau sepatutnya dijadikan tempat untuk penyatuan dan perpaduan umat Islam, kata Dr. Zulkarnain dalam tulisannya di Facebook. Beliau membangkitkan 5 ketetapan dalam larangan tersebut iaitu semua yang berhormat ahli parlimen, senator, ahli Dewan Undangan Negeri tidak dibenarkan berceramah di masjid atau surau. Semua yang berhormat ahli parlimen, senator, ahli Dewan Undangan Negeri tidak dibenarkan menjadi khatib imam dalam solat Jumaat. Semua kepimpinan dan aktivis parti politik kecuali yang mempunyai tauliah tidak dibenarkan berceramah atau berkuliah di masjid. Semua kepimpinan dan aktivis parti politik tidak dibenarkan menjadi khatib atau imam solat Jumaat dan semua penceramah di program kerajaan atau di bangunan milik kerajaan atau di tempat awam hendaklah mempunyai tauliah atau kelulusan maidam terlebih dahulu. Zulkarnain melihat pihak yang berkenaan ialah PAS kerana parti itulah yang berkuasa di Terengganu. Titah Tuanku Sultan ini adalah satu tamparan hebat kepada kerajaan negeri yang dipimpin oleh PAS. Walaupun titah Tuanku Sultan ini tidak menamakan parti mana, tetapi umum mengetahui bahawa aktivis dan kepimpinan PAS yang paling ramai berceramah dan berkuliah di masjid dan surau di Terengganu. Adakah nanti ada suara-suara yang berani menyatakan bahawa titah ini adalah untuk menyekat penyampaian agama Islam dan dakwah Islamiah, bidasnya.
Menurut Zulkarnain, senarai pada tahun 2021 menunjukkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak mempunyai tauliah mengajar di Terengganu. Beliau turut menyiarkan apa yang tercatat dalam Peraturan 26 Peraturan Tauliah 2013 tentang 5 syarat dalam tauliah itu, iaitu: pertama, tidak mengajar bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kedua, tidak menyentuh apa-apa yang berhubungan dengan kedaulatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Ketiga, tidak menyentuh perkara khilafiyah dan hal peribadi mana-mana individu. Keempat, tidak boleh menyentuh isu-isu parti politik. Dan kelima, tidak menghina pihak berkuasa agama. Semua syarat tersebut hendaklah dipatuhi. Zulkarnain yang juga peguam mengingatkan semua syarat untuk berkuliah itu bukan setakat untuk menghalang ajaran sesat tetapi juga menyekat perkara-perkara yang boleh membawa kepada perpecahan seperti isu khilafiyah dan isu politik kepartian. Satu hal lagi yang perlu diingatkan bahawa mengajar agama tanpa tauliah di Terengganu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 103 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu 1422 Hijrah 2001 Masihi. Jika sabit kesalahan, maka boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali, jelasnya. Beliau menegaskan pada zaman Nabi SAW dahulu tidak dibawa politik kepartian dalam masjid. Politik Nabi SAW tidak membawa kepada berlakunya peristiwa solat Jumaat 2 imam atau solat Jumaat 2 kali. Di Malaysia sudah ada Dewan Undangan Negeri, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan markas parti sebagai tempat berpolitik kepartian. Menyalahgunakan masjid dan surau untuk menyeru kepada politik kepartian itu keji. Maka pilihlah tempat berpolitik yang sebetulnya dan inilah konteks yang sepatutnya dipahami dalam istilah politik suku agama suku itu, tegasnya. Menjawab soalan berhubung surau dan masjid yang berada dalam premis parti politik, Zulkarnain memetik Enakmen 2 tahun 2001, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Mengenai masjid, bahagian 6 dalam Seksyen 81 memperuntukkan sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti, iaitu: pertama, tiada seorang pun boleh tanpa kebenaran bertulis daripada majlis mendirikan apa-apa bangunan untuk digunakan atau menggunakan atau menyebabkan supaya digunakan mana-mana bangunan bagi perkara-perkara yang hanya boleh dilakukan di atau oleh masjid. Dan kedua, mana-mana orang yang melanggar peruntukan subseksyen -1 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam bahasa mudah, tiada mana-mana pihak yang boleh menjadi pemilik mana-mana masjid di Terengganu dan buat apa-apa aktiviti agama ikut suka aku. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin menzahirkan rasa duka cita dengan pembabbitan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid dan surau serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat tanpa kebenaran Maidam, kata yang di-Petua Maidam Datuk Syekh Harun Syekh Ismail. Duka cita dalam bahasa istana bermaksud murka atau marah. Malangnya Abdul Hadi mempelekeh kemurkaan Sultan di negerinya sendiri. Sambil ketawa, beliau berkata larangan Sultan Mizan itu adalah ulangan larangan lama sejak tahun 60-an. Katanya Islam dan politik tak boleh dipisahkan. Nabi pun boleh bercakap pasal politik di dalam masjid. Lalu beliau terus melanggar titah Sultan Mizan dan memberikan kuliah serta berkhutbah di Masjid Rusila pada Jumaat lalu. Wow, Abdul Hadi menyamakan apa yang beliau lakukan sekarang seperti Nabi SAW. Mungkin Abdul Hadi lupa Rasulullah tidak mengetuai gerakan parti politik yang bercakap besar, menabur fitnah berkali-kali, memperbodohkan orang dengan fatwa rasuah jadi sedekah atau melabel musuhnya umpama haiwan. Salah guna surau dan masjid tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Nabi SAW sangat adil walaupun kepada yang memusuhinya. Baginda sentiasa memupuk penyatuan ummah dan menyemai kasih sayang sesama manusia, berbeza dengan PAS yang menaja politik kebencian kaum dan perpecahan masyarakat. Hari ini, PAS mempelekeh Raja-Raja Melayu bukannya DAP. Nampaknya penyakit amnesia atau hilang ingatan penyokong pembangkang khususnya PAS semakin hari semakin parah. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil menyifatkan sikap sesetengah pihak yang cuba membangkitkan provokasi mengenai filem Mentega Terbang sebagai hipokrit. Menurut Fahmi, filem tersebut mula dikongsi di media sosial sejak April 2021 ketika negara berada di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional yang dikuasai Bersatu dan PAS. Menariknya, kalau kita teliti di media sosial, filem ini mula berlegar pada tahun 2021. Siapa mentadbir negara waktu itu? Kenapa tiada apa-apa tindakan pada waktu itu?
Mana pasukan mereka yang buat laporan sekarang ini? Waktu itu mereka di mana? Kenapa tak teliti? Cuma kita tidak boleh hipokrit dalam hal ini. Ini bukan filem baharu tetapi sekarang ini cuba diapi-apikan dan cuba diambil kesempatan sesetengah pihak. Kata Ketua Penerangan Keadilan itu lapor suara keadilan. Bukan isu Menteri Terbang sahaja, walaupun hilang ingatan. Konsert Blackpink dipromosi era Perikatan Nasional tetapi hari ini penyokong PAS menyindir Malaysia Madani. Walaupun dilihat cuba mempolitikkan konsert Blackpink yang berlangsung di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur baru-baru ini, walaupun promosi bagi persembahan artis Korea itu berlaku ketika Perikatan Nasional masih berkuasa. Timbalan Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Hishamuddin Ghazali atau Syamgas berkata, kerajaan dengan gagasan Malaysia Madani tidak patut dipersalahkan atas kelulusan konsert itu. Konsert Blackpink International ini diiklankan di media sosial sejak 8 Ogos 2022 lagi, waktu PN berkuasa. Kenapa nak salahkan Malaysia Madani? Iaitu waktu Presiden PAS jadi Duta Timur Tengah, Timbalan Presiden PAS, Naib Presiden PAS dan Setiausaha Agung PAS jadi Menteri. Malah Menteri dan Timbalan Menteri Agama juga dari PAS, katanya dalam satu kenyataan. Beliau juga menyelar sikap penyokong PAS yang hanya pandai bercakap. Bekas Menteri Komunikasi pula rakan baik PAS dalam Perikatan Nasional sekarang. Waktu kamu ada kuasa, kamu tak laksana dan jaga kesucian Islam. Kamu hanya reti bercakap, gunakan sentimen agama untuk menang pilihan raya umum ke-15 tapi bila ada kuasa tak buat pun bidasnya. Hishamuddin turut membangkitkan pada waktu PAS dan Bersatu berkuasa, cabutan khas nombor ekor telah dinaikkan daripada 8 kali kepada 22 kali setahun. Katanya Undang-Undang Mahkamah Syariah, Kurungan Bidang Kuasa Jenayah 1965, Kurungan RUU 355 juga tidak diluluskan. Cap ayam, sindirnya, sambil menyertakan senarai konsert yang diluluskan pada zaman Perikatan Nasional berkuasa, termasuk konsert Billie Eilish yang menyokong lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Jom Channel menasihatkan para walaun supaya jangan biasa jadi hipokrit pura-pura mengalami amnesia. Takut apabila ditahan di bawah Akta Hasutan 1948 kerana mengeluarkan kenyataan provokasi yang boleh menyebabkan kegentaran awam dan keselamatan negara. Penyakit itu benar-benar menyerang kalian. Lebih dahsyat jika ditahan di bawah Subsection 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA yang membolehkan polis melanjutkan tempoh penahanan individu yang ditangkap dan ditahan sehingga 28 hari. Jangan lupa Menteri Dalam Negeri ketika usul tersebut dibentang di Dewan Rakyat ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Pemimpin parti kalian pun beramai-ramai menyokong akta itu. Justru jangan selalu sangat amnesia, ia tidak baik untuk kesihatan politik. Bekas Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah Tan Sri Abdul Hadi Awang yang tak tahu buat apa semasa memegang jawatan tersebut terus membebel untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang diusulkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ketika sesi perbahasan di Parlimen baru-baru ini, Abdul Hadi berucap membayangkan kerajaan yang diterajui Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang kali ini bukan kerana tebuk atap tetapi atap bocor, pintu terbuka dan dinding pecah. Beliau mengulangi ucapannya pada keesokan harinya dalam satu forum menyatakan kerajaan Anwar akan tumbang. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata Abdul Hadi boleh terus merancang dan mengigau untuk melihat kerajaan perpaduan tumbang. Tak apalah, itu hak dia untuk merancang dan mengigau, katanya di petik media. Sebelum itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Ahmaduddin Syari menyindir Abdul Hadi Awang yang sebelum ini menolak cadangan Yang di-Pertuan Agong kemudian membebel kononnya kerajaan perpaduan ini bukan sebenarnya kerajaan perpaduan. Sambutan dan cadangan oleh Duli Yang Maha Yang Tuan Agong itu disambut terima sebagai kerajaan perpaduan, dia jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik. Saya lihat dalam ucapan dan juga perbahasan Marang menganggap kerajaan perpaduan ini bukan benar-benar perpaduan. Yang memang tidak jadi sebab kamu yang tolak. Jadi kamu yang tolak, kenapa kamu yang koyak? Tempelaknya. Dalam tempoh 100 hari ini sudah banyak yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan untuk rakyat mengurangkan kesempitan hidup, khususnya dalam isu keterjaminan makanan dan kos sara hidup. Namun, Abdul Hadi yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional yang kita tahu kerap ponting Parlimen hanya tahu mengigau mahu menumbangkan kerajaan sedia ada. Bagi Pengerusi Amanah Kedah Datuk Dr. Ismail Saleh, negara malang mempunyai ahli politik seperti pemimpin PAS ini. Beliau mengimbas kembali bahawa pada pilihan raya umum ke-14, rakyat bertindak mengubah pemerintah buat pertama kali dalam sejarah. Perubahan ini adalah sesuatu yang baik kepada negara kerana rakyat sudah tahu bagaimana untuk melakukan perubahan dan memilih pembangkang sebagai pemerintah.
Seterusnya, di masa yang akan datang, sekiranya mereka yang baru sahaja diberi mandat untuk memerintah tidak melakukan yang terbaik, rakyat akan menukarnya semula dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ini adalah proses biasa dalam demokrasi negara, ujarnya. Bagaimanapun, kata Dr. Ismail, negara kita amat malang kerana mempunyai pemimpin seperti Presiden PAS yang bukan sahaja tidak boleh menghormati demokrasi tetapi berusaha merobohkan demokrasi itu sendiri. Pengakuan beliau dengan bangga menjadi perancang kepada langkah Sheraton pada tahun 2020 amat memalukan seluruh rakyat Malaysia yang mengakibatkan jatuhnya sebuah kerajaan mandat rakyat. Sejak ini berlakunya krisis politik yang berterusan sehingga pilihan raya umum ke-15, kata Ismail. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya membentuk kerajaan perpaduan. Namun, Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang Presiden PAS berada di dalamnya, bukan sahaja membantah titah baginda, tapi siap memperli menyebut ada pihak yang telah mengalih tiang gol. Walaupun undi percaya dilakukan di Parlimen yang menyaksikan kerajaan perpaduan memperolehi majoriti 2/3, Perikatan Nasional masih terus berusaha untuk melakukan langkah Sheraton 2.0 dengan adanya pertemuan Jakarta dan London, dakwanya. Ismail menyifatkan Presiden PAS menerusi ucapannya masih tidak boleh menerima hakikat dan keputusan demokrasi. Beliau terus-menerus mencetuskan pertikaian yang boleh mewujudkan ketidakstabilan politik dalam negara. Ini berpunca daripada pemikirannya yang beranggapan beliau atau gabungan politik beliau sahaja yang betul dan layak memerintah negara. Sudah sampai masanya rakyat dan pengundi menolak pemikiran sebegini yang akan merugikan negara, tegas Ismail. Dalam Islam, apabila seseorang telah mendapat kuasa pemerintahan, maka dia ulul amri yang wajib ditaati selagi tidak menyuruh melakukan perkara yang mungkar. Dalam hubungan ini, Anwar wajar dibantu dalam tadbir urus negara dan hal berkaitan dengan agama atau kemaslahatan rakyat. Sebarang langkah untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan kerajaannya adalah dilarang oleh Islam. Mustahil pemimpin Perikatan Nasional tidak tahu. Lagipun tidak ada pilihan untuk rampasan kuasa dalam demokrasi. Percayalah, walau apapun, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.